Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Nama saya Ahmad Johari bin Ahmad Fauzi. Sekarang ni saya berkhidmat di Jabatan Pembangunan Pusat. Sekarang ni saya sambung belajar di PACE UM, dan salah satu tugasan subjek saya ambil adalah komunikasi antara budaya. Jadi lecturer tu dah minta kami buat assignment bual orang-orang yang daripada pengalaman daripada negara lain ataupun pernah tinggal di negara lain, untuk tahu beza antara budaya dan sebagainya. Jadi boleh Doktor kenalkan nama Doktor? Nama saya Ahmad Zakari Adil, ataupun dikenali sebagai Muhammad Syukri Dewan. Daripada mana asal? Asal daripada Patani, Selatan Tanya. Ya. Kemudian datang ke Malaysia sejak tahun 2003. Sejak tahun 2003. Maksudnya Doktor dah ada kat sini lebih hampir 16 tahun. 19 tahun kan? Semasa Doktor datang ke Malaysia ni, adakah pada masa itu Doktor dah menguasai bahasa Melayu? Belum lagi. Pertama kali datang kat sini saya guna bahasa Indonesia. Oh, maksudnya Doktor pernah ke Indonesia? Saya masa belajar dulu pernah bersama dengan anak-anak Indonesia dan staf pekerja Indonesia di Kedutaan Indonesia selama 2 tahun, hingga saya menguasailah bahasa Indonesia. Jadi apabila datang kat sini, walaupun kami border dekat, tapi ada banyak perkara yang tak faham. Jadi buat keputusan untuk cakap bahasa Indonesia. Jadi saya communicate pertama kali dengan bahasa Indonesia lah. Dan hingga saya belajar LKM 100. LKM 100 ni kira bahasa Melayu paling bawah lah. Lepas tu dah sekali dah menguasai bahasa Malaysia dan dapat menulis. Menulis mungkin boleh menulis, tetapi ada benda-benda yang kesilapan, faham, saya terpaksa belajar balik lah. Istilah-istilah belajar dengan seorang pusat bahasa. Jadi berapa lama tempoh masa yang Doktor ambil untuk kuasai bahasa? Secara basicnya saya dah faham baca, saya dah faham, cuma cara nak menulis tu memang berbeza lah. Dialek pun berbeza. Jadi itu sebab saya cakap dalam bahasa Indonesia. Adapun di segi bacaan, saya boleh baca, saya boleh faham, cuma ada sedikit sebanyak istilah tu terpaksa olah balik lah. Jadi apabila saya menulis, saya terpaksa minta bantuan daripada pusat bahasa lah untuk membetulkan. Tapi saya ambil masa hingga betul-betul saya boleh menguasai. Saya berani, iaitu tahun 2009. Saya dah mula menulis di dalam surat khabar, berita harian, di dalam majalah-majalah di Malaysia. Itu dah mula berani lah. Kalau sebelum ni kurang berani lagi, tak berani. Tapi start daripada tahun 2009, jadi saya ambil masa daripada 2003 ke 2009, sekitar 6 tahun, 7 tahun untuk meyakinkan diri saya sampai saya berani untuk publish dalam surat khabar kan. Kalau dalam channel ni taklah begitu sangat. Cuma dalam surat khabar yang di dalam peringkat awam umum ni, saya dah mula tahun 2009 hingga ke tahun 2011, 3 tahun. Jadi 7 tahun lah. Jadi sebab tu Doktor ke sini kan? Ada tak Doktor rasakan perbezaan budaya di Thailand dan juga di Malaysia? Memang dari segi perbezaan budaya ada. Termasuk pertama antaranya istilah lah. Cara-cara cakap, istilah, itu ada perbezaan. Sebagai contoh lah, contoh perkataan siam. Perkataan siam, tengok perkataan siam ni, kalau orang Malaysia ni dia kata orang siam, orang siam. Tapi istilah siam di Selatan Thailand, faham dia kalau kita kata siam adalah orang yang sembah berhala, Buddha.
Buddha yang semua berada tu makna Siam. Jadi Siam tu maksud dia penganut Penganut agama Buddha. Itu makna dia. Jadi apabila kita datang ke sini, orang sini kata orang Siam. Jadi kita pun sekaligus tak tajuk lah kan, orang Siam. Kan bila saya semua berada lah kan. Tapi usaha memahami lah kan, sesuaikan diri lah. Dan hingga faham bahawa orang Malaysia ni kalau dia sebut Siam, maksudnya merujuk kepada Thailand. Tapi apapun kita usaha untuk menjelaskan lah. Nah, kalau pergi kat selatan Thailand, jangan sebutkan Siam ni. Nah, nanti boleh berdarah lah. Kan, contohnya kalau saya pergi, saya balik ke selatan Thailand kan, saya kata dia orang Siam. Nah, yang ni kira lain ninja kan. Tapi kalau orang Malaysia pergi kat sana, dia kata dia orang Siam, jadi orang pun usaha faham-faham lah kan. Dah tahu dia orang Malaysia. Tapi kalau kami sama sendiri nak kata Siam, memang cari masalah lah. Kan, sebab tu itu antara perbezaan istilah. Perbezaan istilah. Itu yang sampai sekarang ni pun istilah ni masih lagi digunakan. Sampai orang sekarang pun masih lagi digunakan. Cuma kita usahalah macam mana nak memahami hakikat yang sebenar. Lebih lagi kawan-kawan kita, rakan-rakan kita yang selalu dekat selatan Thailand. Jadi kita nasihatlah apa yang tak boleh. Sebab itu menunjukkan kepada kita memang perbezaan itu agak kejala. Jadi apabila doktor ke Malaysia dengan budaya lama doktor dengan budaya Malaysia ni, adakah sukar untuk menyesuaikan diri dengan budaya yang ada di Malaysia? Bagi saya taklah sukar sangat sebab saya ni seorang yang keluar negara. Maksudnya saya tinggal kat selatan Thailand, kat Thailand ni 17 tahun saja. Daripada umur awal ke hingga umur 17. Sebab daripada 17 tahun tu saya dah memiliki pasport sendiri. Lepas tu saya keluar negara. Jadi apabila keluar negara saya ke Mesir, saya dah biasa dengan budaya Mesir. Saya dah ke Tunisia, biasa dengan budaya Arab. Saya ke Arab Saudi. Jadi biasa dengan budaya-budaya luar. Jadi saya tak kejut sangatlah dengan apa yang berlaku kat Malaysia. Sebab kat Malaysia ni taklah jauh sangat dengan kita. Cuma ada beberapa benda kan. Yang antaranya saya contoh datang ke sini, pertama kali datang kami tak ada TV lah sebab masa tu agak kesuntukan modal duit apa tak banyak lah. Pada tahun 2006 dah mula ada TV, beli TV sendiri kan. Tengok bangun pagi Andy Iskandar kata apa, selamat hari raya. Esok selamat hari raya, lusa selamat hari raya. Saya pun tanya-tanya lah. Saya pun keluar sana tanya, raya ni berapa hari? Ada kawan kata apa, dah puasa 30, raya kan 30 lah. Allah kan 30. Kami ke sana raya 2 hari je. Kan maksudnya raya 2 hari. Raya pertama, selepas daripada raya pertama puasa. Puasa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Habis 6 tu raya balik. Raya. Jadi 2 hari habis. Itu pun dah saya kata ada pihak yang katakan kami dah ada bid'ah dan sebagainya. Saya kata kalau datang kat Malaysia ni lagilah rayanya 30 hari. Kan? Itu antara apa yang berbeza lah. Kalau dari segi makanan pun sama lah. Pergi jamuan hari raya, tengok-tengok tak tahu nak letak apa dengan apa kan. Tengok-tengok nak letak apa dengan apa pun saya tak tahu. Akhirnya kadang-kadang tanya, ini mana kan? Orang kata ni. Kat kedai pun kadang sama. Saya pergi kat kedai, tanya kat kedai saya kata apa? Saya nak tembikar susu. Peniaga tu agak tembikar susu. Saya kata tembikar letak susu. Hingga dia pun rasa macam sebab bagi kami biasa je benda tu kan. Tapi apabila datang ke sini itu berbeza dari segi makan contohnya kan. Maka last kali pun dia seolahnya peniaga tu lantar je dah. Dia nak tembikar, nak susu, kita letak je lah kan. Akhirnya datang tanya saya kata, iyalah ni lah kan. Itu cara sesuai disebabkan kita dah pandai bahasa. Jadi orang pun rupanya sama. Jadi taklah kebelakangan ini lagi mudah lah.
sebab orang sini pun asyik-asyik bertukar. Jadi antara saya kan orang Thailand ke, orang mana ke, jadi tak ada lah satu keberatan lah bagi saya. Jadi pada pendapat doktor, sekiranya kita merantau ke negara lain, adakah penting untuk kita menguasai bahasa tempatan negara tersebut ataupun cukup sekadar kita menguasai bahasa Inggeris? Sebab kita dah tahu Inggeris ni bahasa yang international, bahasa antarabangsa. Kita guna bahasa international ni sebagai pada saya lah, guna bahasa international ni sebagai perantaraan untuk kita ke sana saja sebelum daripada kita menguasai. Tapi apabila kita dah sampai ke sana, kita perlu memahami budaya tersebut. Bukan saja bahasa, dari segi memahami budaya pun perlu juga. Saya bagi contoh lah. Kalau kita ke Malaysia, kita katakan kita kat Malaysia, bukan Malaysia lah, alam Melayu. Semua alam Melayu, kat alam Melayu ni kita tak boleh nak lompat kepala pergi Jumaat kan. Tengok di saf depan tu ada kosong kan, ada di kosong. Kita apabila kita nak melangkah ke depan, kita tak boleh lompat tu naik atas kepala. Ni orang ni kan, ni orang ni. Kita lompat naik atas kepala, kita memang tak boleh di alam Melayu. Nampak? Main kepala pun tak boleh kan. Satu pantang larang lah. Tapi apabila ke negara Arab, orang saja duduk macam ni, duduk, lepas tu depan ni kosong, dia nak pergi kat depan, dia naik atas kepala dia. Jadi kita terpaksa memahami budaya lah. Maksudnya kalau kita duduk kat situ, orang naik ke atas kepala kita, itu dia anggap biasa. Bukan dia anggap menghina dan apa, tak ada. Kurang ajar tak ada. Itu budaya. Jadi kita kena faham lah. Apabila pergi ke mana-mana masyarakat, kita kena faham budaya tersebut. Sama lah, saya datang kat sini pun saya kena faham. Saya tak boleh nak komplain budaya kat sini. Kita ikut saja. Walaupun di peringkat pertama kita rasa tak boleh nak terima, contoh macam tadi lah, lompat kepala, kita tak boleh nak terima. Tetapi dah lama kelamaan terpaksa menerima budaya tersebut. Kalau kita nak pergi ke negara-negara tertentu lah, kena faham budaya tertentu. Jadi bahasa pun penting. Sebab silap bahasa ni silap communicate, susah. Tak faham bahasa ni masalah banyak. Masalah kalau negara-negara tertentu kadang kena tipu dengan sebab kita tak faham bahasa. Macam-macam lah. Jadi risiko kita tinggi tak faham bahasa. Jadi kita perlu memahami bahasa tersebut. Paling tidak kita belajarlah satu perkataan, dua perkataan. Contoh lah, saya apabila saya pergi ke negara yang di bawah jajah Perancis, saya pun terpaksa belajar satu perkataan. Saya contoh, saya mula sampai, saya kata nak kata macam mana. Saya ni tak faham bahasa Perancis, tapi saya boleh cakap Arab, saya boleh cakap Inggeris. Jadi saya belajar. Orang pun ajar saya lah. Apabila ajar saya masuk ke masyarakat tu, apabila ditegur saya dalam bahasa Perancis, terus saya jawab. Jadi dia pun pening sekaligus. Dia kata tak boleh jawab, tak boleh cakap Perancis, tapi dia jawab bahasa Perancis lancar. Kan? Jadi kita usahalah sedikit demi sedikit. Usaha perkataan yang penting-penting. Yang pertama saya tak faham, contohnya. Yang kedua usaha faham nombor-nombor. Sebab kereta naik bas apa semua ada nombor-nombor tertentu kan. Kita usaha faham supaya kita tak tertipu. Nak naik bas contohnya, dah tahu dah. Ni bas ni, kita nak tanya orang kat bas ni lalu ke tak lalu, itu adalah penting. Sebab tak semua negara boleh faham bahasa Inggeris. Bahasa saya sama, orang Thailand datang ke Malaysia, ada orang Thailand yang pandai cakap Thailand saja. Sampai kat border kita kata dah habis bahasa ni. Saya walaupun tak cakap dalam bahasa Malaysia, saya faham. Jadi mau tak mau di peringkat pertama berguna itu kadang hingga saya menguasai. Maksudnya kalau sekarang ni mungkin bahasa saya, dialek saya contohnya boleh bertukar lah. Kalau kita mahu sekaligus, saya pernah sembah pun dengan tentera yang pakai topi biru UN tu, daripada Johor sampai kat Pulau Pinang. Sampai kat Pulau Pinang dia agak terkejut lah. Sebelum Pulau Pinang saya kata apa? Saya kata tuan, saya bukan warga negara. Dia agak terkejut lah. Sebab kelancaran dalam berbahasa itu adalah penting.
Dan melalui bahasa juga kita boleh akrab. Dengan kawan-kawan kita boleh masuk sambung yang faham budaya dan sebagainya. Itu kita boleh lagi akrab. Kalau kita tak faham, kita still mungkin kita rasa asing lah. Sama lah, kalau kat negara Arab pun tak faham bahasa Arab, akan asing dengan orang Arab. Kalau kita dah faham bahasa Arab, kita boleh sekali, kita boleh pergi mana-mana. Lebih lagi bahasa-bahasa yang kita boleh pick up dia. Contohnya kita boleh, orang panggil apa, bahasa yang dia selalu guna untuk orang ni. Contoh kita kat sini lah, apa sajalah, apabila orang luar tak cakap ni macam ni, ni orang perak je mana. Contoh macam tu lah kan. Itu lebih lagi mesra. Kalau kita tak faham bahasa, kita harus lihat ruang-ruang kita. Jadi penguasaan bahasa tu salah satu aspek penting. Salah satu aspek memahami penting. antara budaya. Itu memahami antara budaya, bahasa itu memang penting. Cara penggunaan bahasa pun sama, cara penggunaan isyarat pun sama. Saya beri contoh lah kalau isyaratkan. Kita biasanya, saya pun tengok kat sini ramai orang yang apabila ambil gambar kan, betul kan, ambil gambar letak tangan macam ni kan. Kita sini tak masalah. Sebab apa? Macam ni mungkin hanya Allah satu, macam isyarat penting kan. Saya datang kat sini pertama kali saya terkejut di Jabatan Pulau Pinang, di dekat Masjid Negeri tu, dia ada endan, satu endan. No pertama di Malaysia. Saya tak ingat Selcom ke apa, tak tahulah, ada di Masjid Negeri Pulau Pinang. Jadi dia angkat jari macam ni. Angkat jari macam ni, kalau saya di negara Arab, di Tunisia, itu adalah lucah. Lucah, istilah yang lucah. Jadi kita tengok, saya kata, wah, ni kalau orang Arab tengok mati lah, kan? Orang Arab tengok mati lah. Sekarang ni media sosial lagi lah, kita tengok nampak banyak yang angkat. Tapi saya usaha memahami lah, saya pernah tinggal kat Tunisia. Jadi ini budaya Malaysia pun. Jadi kita tengok dalam neraca Malaysia, kita jangan tengok dalam neraca Tunisia. Jadi itulah, kalau kita kat Tunisia, kita tengok dalam neraca Tunisia. Kalau kita kat Mesir, tengok dalam neraca Mesir. Jadi kita terpaksa buat sesuai lah, daripada masa ke masa, daripada negara yang kita duduk. Sama lah, datang ke Malaysia, nak buat mengikut cara Malaysia. Kalau kita pergi kat Thailand pun sama, kita nak ubah cara mengikut Thailand. Macam mana nak sesuaikan diri. Jadi sepanjang doktor berada di banyak negara, jadi pernah tak doktor rasa terkecil hati bila doktor berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain, dan bila mereka tidak memahami budaya kita, dan contohnya macam tersalah panggil nama doktor? Saya tak kecewa sebab apa, kita faham dia bukan dilahirkan di atas budaya tersebut. Jadi kita tak boleh nak memaksa mereka untuk menerimakan budaya, tetapi kita kena memaksakan diri kita untuk terima budaya yang dia ada. Sebab kita di dalam keadaan kita minoriti dengan majoriti. Jadi kita kena terima lah. Kita tak boleh nak mengubah. Contoh, saya datang seorang ke Malaysia, saya tak mampu nak mengubah budaya Malaysia. Tapi yang saya mampu adalah menjelaskan apa budaya kami kepada orang yang berdekatan. Saya bagi contoh lah, kita ada kawan. Biasa kat sini saya pun mula datang agak terkejut juga kan. Pergi makan sekali, pergi keluar kan, kita keluar makan sehari sekali. Masuk makan meja sekali apa semua. Tapi waktu nak bayar, biasanya kat sini maaf saya cakap biasa kat sini. Jadi bayar sini. You bayar punya you, saya bayar punya saya. Biasa. Kadang saya pernah keluarkan duit. Maksudnya orang duduk, kita dah keluar duit, maksudnya kita belanja lah kan. Dia orang dah bayar yang punya dia orang. Tak apalah. Tapi bagi saya faham itu adalah masyarakat di sini. Tapi kalau kami di sana, contoh kita kata apa, kawan kita jom keluar makan, biasanya kita akan belanja. Jadi orang yang mengajak biasanya biasanya akan belanja. Tengoklah, kalau kita selalu ajak, berartinya tukar-tukar lah, hari ni dia belanja, esok saya belanja. Itu adalah antara budaya kami. Dan apabila kita pergi, kita nak belanja, jadi ada setengah orang,
apabila orang belanja, dia tak order je kan. Orang nak belanja ni kan. Tapi kita tak belanja mengikut apa keperluan kita. Contoh kalau kita makan sekacau RM2, RM3 seorang kita, kawan belanja pun tak tu je lah. Kita tidak melebihi. Saya tak cuba mengambil tak kesempatan. ada, tak cuba mengambil kesempatan. Itu kita usaha memahami lah kawan yang ada sekali dengan kita. Kita kata apalah hari ni saya belanja. Hingga betul-betul mereka memahami apabila mereka pergi kat sana. Tengok-tengok orang sana, boleh ni, dia orang macam ni ya. Dia orang macam ni ya. Jadi selama kat sini orang yang faham kita adalah orang yang dekat dengan kita saja. Contohnya kalau belanja tadi kan, apabila kita contoh ada kawan baru datang. Dia ni tak pernah kita tahu lah dia jenis belanja asing-asing kan. Kawan kita yang satu lagi akan kata tak apalah hari ni contoh kalau saya kat USM orang kata apa, hari ni doktor ni belanja contohnya kan. Tak apalah, hingga dia orang dah mula merasakan. Tapi tak nafi juga, bukan semua berlaku macam tu. Ada juga yang jenis belanja, saling berbelanja tu pun ada juga. Tetapi banyak juga yang asing-asingkan tu. Saya tak tahulah, mungkin ini budaya kita di universiti duduk sekali, tak ada duit dan kita pun tahu kan keadaan macam ni, ketegangan tersendiri. Sebab hal keawangan ni mungkin cara kami berbeza dengan apa yang ada kat sini lah. Di segi keawangan, di segi pengurusan keawangan. Ada kemungkinan kita yang ada gaji ni cukup-cukup je. Kalau ada gaji RM6,000, RM4,000 kan semua hujung bulan habis. Itu ada kemungkinan setengah orang. Tapi bagi kami komitmen macam tu kurang. Maksudnya ada bajet tertentu untuk simpan. Duit lebih mesti ada. Mau tak mau kena usaha lah. Tak banyak sikit kena ada. Jadi kita pandai bajet-bajet lah. Kalau kita tak ada duit contohnya, kita janganlah ajak wang. Kita janganlah. Kita jangan, maksudnya kita akan kurang lah. Sampai kita ada bajet, kita ada yang tu pun sebenarnya bukan perkara yang baik juga. Kalau kita pergi kat sana, saya yakin kita juga merasakan perkara itu satu bebanan. Tapi apapun kita kena faham. Cara penyelesaiannya macam tadi lah. Kalau kita tak ada duit, kita tak payahlah ajak kawan ke ajak apa kan. Itu penyelesaiannya. Saya tahu memang budaya ada benda-benda yang sensitif bagi seorang, ada yang tak apa, bagi masyarakat ni dia dah biasa macam tu. Terima je. Jadi saya rasa tak ada soalan dah. Saya nak tanya doktor ni, buat masa ni saya dah faham lah kan beza budaya tu. Jadi saya nak mengucapkan terima kasih kepada doktor sebab dah luangkan masa untuk sesi pembukuan ni. Dan ini ada ini ada sedikit hati lah. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih doktor. Terima kasih.